إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبرا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Kejayaan meninggalkan tadbir situ. Kejayaan meninggalkan tadbir dan ikhtiar bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anda mengetahui terdahulunya tadbir dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala pada anda. Pertama, adalah engkau mengetahui terdahulu tadbir dan ikhtiar Allah taala pada engkau, iaitu adalah kenyataan lantaran engkau menyadari bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada bersama-sama pada engkau, merupakan kenyataan yang jelas. Firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, yani Allah Ta'ala, ma'akum, serta kamu, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Apa yang dimaksudkan penyertaan? Jadi dua makna. Satu makna hissiyah, satu makna maknawiyah. Maka dipakai ini ma'a sini ialah ma'a maknawiyah, serta pada makna, pada hakikat, bukan serta hissiyah pada zahir. Kalau serta pada zahir itu mustahil. Serta makna waktu berdekatan, berhampiran, ya, itu dipanggil serta. Maka Maha Suci Allah Ta'ala dia memakai sifat-sifat baharu, bertempat dan sebagainya. Maka serta sini maknanya serta dengan ta'aluk dia. Maknanya tidak ada seorang insan yang lepas daripada ta'aluk, kudrat, iradat, ilmu, sama', dia tak lepas. Mana ada manusia yang ataupun kewujudan makhluk mana yang ada terlepas daripada taksis iradat? Jawab dia tiada. Ya, ada makhluk yang dia terlepas dari kudrat Tuhan? Tidak ada. Ada makhluk yang terlepas daripada pengetahuan ilmu Tuhan? Tidak ada. Ada makhluk yang terlepas daripada sama' wal basar, pendengaran Tuhan dan penglihatan Tuhan? Jawab dia tidak ada. Semua itu terikat. Tiap-tiap insan, setiap nafas tak pernah putus, dia terikat dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil ma'iyah. Mana kita serta, mana Allah Ta'ala serta kamu. Dan dia mengurus, memberi nikmat kepada kita yang tidak putus, nikmat kesihatan, nikmat yang berbagai-bagai, ya, yang diberikan, sehingga tidak boleh nak dikira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh menghitung. Nikmat dalam bentuk diberi dan nikmat dalam bentuk pemalingan, iaitulah dia memalingkan daripada kita, iaitulah akan segala masaib, segala musibah yang bila-bila masa boleh sampai kepada manusia tadi. Jadi Allah Ta'ala berikan kita kenikmatan yang berbagai-bagai, yang tidak terhingga. Itu semua mana kita menyertai, dia serta, dengan mana tidak terasing, bahkan lebih hampir. Wa huwa aqrabu min hablil warid, yang lebih dekat dari urat meri seseorang. Yang mana demikian itu, engkau mengetahui sesungguhnya Allah SWT adalah milik bagi engkau dahulu. Allah Ta'ala
memiliki sebelum itu. Ada kita lagi, sudah ada dalam ilmu taksis iradat dan seterusnya. Kemudian ada anda di dunia ini, ada engkau di dunia mentadbirkan anda sebelum ada memilih tadbir dan ikhtiar. Bahkan sebelum lagi kita ada usaha ikhtiar, di lahir perut ibu, la ya'lamu syai'an, la ya'lamuna syai'an, satu benda pun dia tak tahu. Semua dalam pentadbiran Allah yang Maha Agung. Jadi benda yang seumpama ini adalah benda yang perlu sentiasa diistihdarkan, dihadirkan sebagai ingatan zikir secara pandangan, supaya hati manusia tadi terang dengan memandang keterikatannya dengan Allah SWT. Apabila insan terasa dan sentiasa terang merasakan keterikatan ia dengan Allah, maka dia akan selamat. Sebaliknya kalau dia leka dan dia tak perasan dia terikat dengan Tuhan, maka dia akan jadi rosak. Firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ini di alam zarri. Tuhan khitab tujukan kepada roh. Mereka menjawab, betul. Bala maknanya iya, engkau Tuhan kami, termasuk. Maknanya sebelum daripada turun ke bumi, insan ini telah mengenali Tuhan. Sebab di sana tidak ada unsur-unsur yang merosakkan, yang menghitamkan hati. Sebab di sana tidak ada jasad. Yang ada ialah hakikatul insan, hakikat insan, diri manusia. Yang sebenar ialah ar-ruh, yang dipanggil latifatul rabbaniyah nuraniyah. Latifah, benda yang seni, yang dibangsakan pada kejadian Tuhan, yang dibangsakan kepada cahaya, kepada nur. Maka oleh kerana itu kita lihat dia tidak ada kekotoran yang berlaku, sebab di situ tidak ada syaitan, tidak ada nafsu, tidak ada dunia. Maka bersih, sebersih-bersih. Bila Tuhan soal, dia jawab dengan pantas, alastu bi rabbikum, qalu bala. Bahkan mana ya. Tapi apabila sebaliknya berlaku, apabila dipasangkan sangkar yang ada macam sekarang dan diletakkan di atas alam dunia ni, alamil mulki, kemudian didatangkan ujian dengan nafsunya, dengan syaitan dan berbagai, akhirnya tombang habis. Yang bertahan tak banyak, sikit saja. Wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sangat hamba yang bersyukur. Dia datangkan Rasul dengan rahmat Allah untuk mengeluarkan balik manusia daripada lalai supaya sedar, daripada gelap supaya terang, daripada jauh supaya dekat dengan Allah Ta'ala. Begitulah bagusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan engkau pada hari itu mengurniakan engkau ma'rifah, ma'rifat, dan engkau berikrar, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas itu Allah Ta'ala menjadikan anda air mani dan nutfah pada sulbi. Maka berlakulah proses nutfah, alaqah dan mudghah. Nutfah setitik air benih, laki-laki dan perempuan yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala. Lepas daripada nutfah, dia menjadi alaqah, seketul daging, seketul darah. Kemudian dia menjadi mudghah, seketul daging yang sampai umur 120 hari ditiupkan roh. Baru roh tadi dimasukkan balik. Roh yang telah mengiktiraf ketuhanan Tuhan, roh itu dimasuk ke dalam sangkar, kemudian dilahirkan sehingga sekarang, yang memenuhi muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini Tuhan uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuhan nak test yang mana betul tetap dengan perjanjian asal dia. Ya, kita telah buat aku janji dengan Allah di alam zarri dulu, alamil lahud.
Selepas itu Allah Ta'ala menjadikan air mani dan nutfah semua, kemudian dijadikan manusia lah. Ya, itulah di tulang sulbi bapa dia. Daripada Nabi Adam AS sentiasalah tadbirnya pada anda. Kepada Nabi Adam AS sampailah sekarang kepada kita. Itu dipanggil apa? Pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, tadbir yang maha besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melontarkan engkau ke dalam rahim ibu, lalu bercantumlah kedua-dua air mani itu, maka terjadilah anda, terjadilah engkau. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan alaqah, tadi nutfah, kemudian dijadikan alaqah, segumpal darah beku, kemudian menjadikan mudghah, sepotong daging. Selepas itu Allah Ta'ala membukakan mudghah itu rupa anda. Mudghah sekitar daging itu buka, jadilah muka kita yang macam-macam, ya, yang warna berbagai-bagai, bentuk berbagai-bagai, saiz berbagai. Ada yang besar, ada yang kecil, ada hitam, ada putih, ada coklat, hidung mancung, hidung kepek, semua ada lagi. Itu sangkar, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Yang sebenar kita nak yang dalam tu, ya, tadi yang dimasukkan roh itu hakikat insan, hakikat diri kita. Dan kalau dibalik-balik dia keluarkan, kita mati je lah. Sangkar tu tinggal balik. Sekarang pinjam sangkar. Sekarang kita sedang meminjam sangkar. Yang kita pakai ni sangkar sementara saja, sebelum dikeluarkan balik. Sampai satu masa yang telah ditetapkan, masing-masing akan berlaku permisahan antara jasad dengan roh. Allah Ta'ala membukakan mudghah tadi, rupa anda, dan kemudian Allah Ta'ala meniupkan roh anda. Barulah dia bergerak dalam perut ibu dalam masa apa? 4 kali 40 hari, ya, alaqah 40 hari, segumpal darah dipanggil nutfah, kemudian alaqah, kemudian 40 hari mudghah, 120 hari. Lalu ditiup roh, bergeraklah budak, ya, bergerak. Ketika itu barulah roh itu masuk. Sampai sekarang jantung kita tak pernah berhenti, kan? Ya, dia jalan. Besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sewajibnya insan itu memerhatikan, supaya dia sedar dan dia kenal siapa diri dia dan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya anda diberikan makan dan minum darah haid dalam rahim. Sebab tu bila ibu mengandung, dia tidak ada darah haid. Darah haid dia tu jadi makanan kepada budak melalui saluran pusat dia. Ya, betapa hebat kejadian Allah Ta'ala. Tuhan jadikan kita dalam rahim ibu kita dulu. Ya, tak ada makan, tak ada minum, dia tak ada minum teh, minum apa, tak ada. Maka Allah Ta'ala memberikan dia rezeki sebelum ia keluar ke dunia, sehingga dia menjadi kuat di dalam rahim 9 bulan, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan kita. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan akan anda ke bumi, kita pun keluar bumi. Sedangkan pada waktu itu dia mengetahui bahawa anda tidak mampu memakan suatu yang keras kerana anda belum mempunyai gigi. Jangan budak keluar baru seminggu bagi makan asam, masak asam, maut budak. Bagi makan lempeng, jemput, mati budak. Tak boleh makan. Akhirnya dibekalkan susu pula. Lalu Allah Ta'ala mengeluarkan air susu ibu. Mana rezeki kita belum keluar tu, Tuhan dah letakkan di dada ibu. Betapa besarnya rahmat kurniaan Tuhan. Ya, rezeki yang manusia kadang-kadang terpusing dengan sebab memikirkan rezeki. Dia tak sedar kalau dia perhati sebelum dia lahir, di dada ibu dia tu dah ada dah. Ya, Allah Ta'ala berikan. Malahan Allah Ta'ala meletakkan dan menaruhkan rahmatnya ke dalam hati ibu, yang mana pada hakikatnya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki itu. Semua itu diuruskan oleh Allah Ta'ala. Maka menyusulah budak tu sebaik-baik susuan berapa lama? 2 tahun. Ya, 2 tahun. Orang Melayu ni 6 bulan dia sumbat makan.
Dan bulan dia bagi tu bagi macam-macam, nestem lah apa. Sebenarnya kalau ikut dari nas Quran, Quran sebut apa? 2 tahun, haulaini kamilain. Haulain kamilain, 2 tahun lengkap. Barulah budak tu diberikan pindah makanan lain. Susu dia bagi 2 tahun. Sebab tu benda ni tidak dapat dijawab oleh pakar doktor satu dunia, tak dijawab. Kenapa orang dah besar dia kena mengidap penyakit usus? Usus tidak ada ketahanan. Seorang tak jawab sampai sekarang. Quran dah jawab lebih lama dah. Quran jawab haulaini kamilaini, 2 tahun genap menyusukan dia, baru pindah bagi makanan. Tapi ibu dia tak tahan, budak ngangak kesian budak ni, bagi jemput-jemput. Bagi lempeng, bagi nasi macam-macam, nasi lenyek lah. Ikut nas Quran 2 tahun. 2 tahun baru kematangan budak tu akan ada. Tapi dia tak tahan, budak nganga dia sumbat macam. Nasi lenyek lah, apa-apa macam. Itu sebab usus tidak ada ketahanan. Ketahanan usus itu Quran dah jawab. Do haulaini kamilain, dia kena beri susu tadi kan 2 tahun. Mak kita tengok kita nganga-nganga habis dia bagi. Dia masuk dalam perut. Jadi maknanya proses-proses yang amat besar yang memberi peringatan kepada insan tadi, supaya dia insaf daripada benda yang dicantumkan ayah ibu kita. Jadilah kita dalam perut 120 hari, dia tiupkan roh, kemudian tak ada apa, bekalan makan dah siapkan dada ibu kita, keluar dia bagi susu kan. Semua nikmat dia yang maha besar Allah bagi. Seterusnya Allah melazimkan bapa anda memberikan nafkah. Allah gerakkan pula hati bapa kita, ya, bertanggungjawab memberi nafkah kepada kita hingga kita balik dan terangkat taraf syarak, ya, pada anda sewaktu anda belum balik lagi. Kemudian jadilah anda orang yang sentiasa mendapat pertolongan dan kurnia Allah kepada anda sampailah kita sekarang setahun dah sampai umur kita sekarang. Ada 40, 50, 60 kan. Sekarang selepas itu jadilah orang tua, ya, mula jadi kanak-kanak, kemudian dewasa, orang muda, kemudian tua, kemudian bangka. Aku nak terjun liang lahat lah ni. Ya, bakal siap nak terjun liang lahat pula. Kemudian berhadap anda kepada Allah Ta'ala. Kemudian anda dibangkitkan balik pada hari kiamat, dan anda berdiri di padang mahsyar. Allah. Ini semua proses kita akan lalui. Tak ada siapa pun yang boleh mengelak diri nak lari. Walaupun Quran gambarkan sifat manusia nak lari daripada mati, itu adalah orang kafir. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan oleh ya Muhammad SAW, innal mautal ladzi tafirruna min, sesungguhnya kematian yang kamu nak lari daripada. Ya, orang kafir kalau kita tanya, kita tengok dia tak bersihat kan, kita kata, oh awak ni tak bersihat, mungkin tak lama lagi. Hoi, lu jangan sebut lah sui. Sui rupa 2 hari dah jalan, dah terjongkang kan. Maknanya setiap saat kita makin hampir. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang datang dia makin dekat, makin dekat. Ya, saat demi saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. 18 kan sekejap ni. Ya, kita kuliahkan ni rasa-rasa baru lagi. Selang tu kan. Seminggu sekejap, seminggu sekejap, 2 minggu. Ini nak akhir tahun. Ya, bermakna akhir tahun apa? Semakin dekat kita lubang kubur, itu maksudnya. Kita makin dekat lubang kubur untuk disemadikan jasad yang kita layan di muka-muka, dan untuk menghadaplah ruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi siapa yang tongkat langit, kita duduk di atas bumi ini sementara, dan ya, sementara, jangan perasan kita nak lama, dan tapi selusa jalan wallah. Selanjutnya, apabila anda terselamat daripada azabnya, anda dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya.
Dan anda didudukkan bersama tempat aulianya, kekasih-kekasihnya. Masya Allah. Nanti kita minta doa, ya, Allahumma ahina hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Minta Allah hidupkan sebagai hidup ulama, mana orang yang berilmu, yang taat kepada Ta'ala, dan matikan kita sebagai mati syuhada, ya, sama ada syahid zahir atau syahid batin, supaya maknanya dapat kedudukan di sana dalam keadaan, ya, diridai oleh Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita kasih pada Rasulullah SAW, kasih, kan? Kita cinta pada Rasulullah, cinta, kasih, sayang, rindu kepada baginda SAW, para sahabat, para aulia, guru-guru kita, semua dah balik. Semua dah balik. Ya, habis bila kita nak jumpa dia? Kalau kita makna kasih betul pada dia, kita cinta dan mengharap dan sentiasa menunggu kedatangan, ya, untuk berjumpa, iaitu apa? Berakhirnya umur. Sebab tu Nabi Ibrahim AS bila malaikat maut datang nak ambil nyawa dia sawang malaikat maut, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Wah, ya. Maka malaikat maut report kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala beri jawapan pada Nabi Ibrahim, jawapan TKO. Ya, jawapan TKO tak nak berikan Ibrahim. Pergi sampai kat Ibrahim, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Ya, bila malaikat maut kata, Allah Ta'ala jawab, ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Mana nak jumpa kena mati dulu. Nabi Ibrahim jawab apa? Sekarang juga kau tarik nyawa aku, jangan tangguh lagi. Sekarang juga tarik itu. Ya, mana nak jumpa kekasih kena tinggal kalau dunia ni kan, dunia yang tak ada apa sementara. Ya, jadi orang yang nak mudah nak keluar daripada dunia, jangan ditaruh hati dia kat dunia. Kalau kita ikat hati kat dunia, dia kena berpisah payah. Ya, jangan tambat hati kita dengan dunia, tambat hati kita dengan Allah Ta'ala. Alik galbab billah, tambat hati kamu setiap saat dengan Allah, baru nak balik senang. Tu jalan balik yang panggil. Dia tanam hati kita dengan dunia lah, itulah tangkap. Bila nak tinggal berat kan. Ya, ingat sana, ingat sini, ingat sana. Satu sahabat saya kontraktor kan, dia ada satu kontraktor besar kawan, kontraktor lesen A kan, tapi tak bersedap lah segi ibadat ni dituai. Dia satu hari dia pergi ziarah, tengok kawan tu sakit, menangis. Wah, dia harap-harap mudah-mudahan dah sedar lah, dah memilih jalan betul. Dia menangis kan. Rupa dia pesan, kenapa tuan menangis? Di hari tu aku tak pun nak jaga. La ilaha illallah. Ingatkan ni dah bertobat. Rupa dia sedih apa? Hari tu siapa nak jaga, hari tu aku ni banyak. La ilaha. Habislah kan. Sampai akhir umur pun mengingatkan harta tak sudah-sudah. Ya, jadi-jadilah tuan. Jadi-jadilah dengan harta, dengan benda ni. Ada ambil lah pakai, tapi gunakan jalan Allah Ta'ala. Jangan kita ikat. Yang kita nak hati ni. Ada tak pun kan, sahabat banyak kaya-kaya, hati tu qalbi, dia yang layak marifat Tuhan, dia tu kena jaga. Jangan ditambat lagi dengan dia, jangan diikat lagi dia dengan makhluk. Lepaskan dia, ya, lepaskan dia pada penjara ikatan makhluk supaya dia terbang kepada marifat Allah Ta'ala. Itu makna Allah. Bila Ta'ala balik yang kita besok, masuk syurga, dapat bertemu para kekasih Allah, Rasul, Nabi-Nabi, Masya Allah, terutama Nabi besar kita Muhammad SAW. Allah, yang selalu kita berselawat, ya, kepada baginda SAW, yang membawa kepada rasa cinta dan kasih. Suka ada banyak selawat. Selawat tu fadilah dia paling besar apa? Akan tertutus mahabbah kuat dengan baginda. Dan bila mahabbah rindu ke baginda kuat, maka membawa kita ringan mengamalkan sunnahnya. Itu rahsia dia. Dan bila dia amal sunnah dengan betul, jaminan daripada baginda dia dapat, man tamassaka bisunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuk dia. Itu jaminan daripada Allah sebab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu disuruh kita banyak berselawat dan gunakan salatul ishq, selawat kerinduan. Lapas selawat tu bacalah apa-apa pun, panjang pendek pun, tapi yang penting dalam qalbi. Kita berselawat tu rasa betul-betul seolah kita berdepan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cara dia. Dan kita berjalan pun kita rasa di mana saja kita berjalan, kita bersama baginda, hati kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia lah. Sebab nur Rasulullah ni apa? Rasulullah dipanggil Syamsul Aqwan. Apa makna Syamsul Aqwan? Matahari segala makhluk.
Maknanya apa, tak heran kalau orang sana jumpa orang sana nampak, tak heran. Matahari satu dunia semua nampak dia. Ya, di mana saja nur Rasulullah SAW memenuhi segala alam. Itu berselawat dengan sungguh-sungguh, dengan rasa rindu kepada baginda SAW. Dan baginda lah akan maknanya bertanggungjawab, dia kasih orang yang paling layak menerima syafaat, orang yang paling banyak berselawat kepada. Ya, siapa banyak selawat di hari yang sangat getir besok, insya-Allah selamat ni. Itu satu cerita di akhir kita Durun Nafis ada kan. Seorang tadi dia berjalan dengan bapak dia, akhirnya bapak dia itu tengah jalan meninggal. Bila meninggal mengkejutkan anak dia tadi, satu badan dia hitam legam dan bertukar wajah hitam legam. Dan bapak ni terkenal yang banyak buat maksiat gitu, jadi anak dia pun sedih. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia terlelap. Dalam terlelap tu dia nampak dalam mimpi tu seorang lelaki yang sangat cantik, sangat kacak, paling cantik, bercahaya wajahnya, ya, datang menyapukan dan mendoakan bapak dia tadi. Ya, tiba-tiba dia tengok berubah rupa bapak dia tadi, cantik, berseri dan hilang wajah hitam. Kemudian ditanya, siapa engkau? Dia kata, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ya, menangis budak. Maka budak tu tanya, apakah amalan, sedangkan dia tahu bapak dia dalam keadaan ahli maksiat. Dia kata bahawasanya dia banyak berselawat kepada. Sebab dalam keadaan apa, jangan lupa selawat. Dia banyak berselawat kepadaku, maka aku datang bantu dia. Ya, Rasulullah sapu dia, bersih habis dan hilang wajah tadi hitam legam jadi cantik bercahaya. Kemudian dia pun sadar daripada mimpi. Ya, dia ingat mimpi saja, dia pun buka kain tutup bapak tadi, buka, Allah, benar-benar berlaku, cantik berseri wajah bapak ni dan tu berkat di selawat banyak. Bagi kita banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak tolong kita di sana dan alam barzah, naik ke padang mahsyar, suasana hebat Allah. Ya, siapa kita nak panggil? Kekasih Allah Taala lah, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Taala kepada hakiki, maka Taala letakkan syafaat kepada kekasih dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila anda mengetahui keadaan yang sedemikian, lazimlah anda menyerahkan diri. Ya, cara nak selamat apa? Serahkan diri kepada Allah. Serah dengan mana? Meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta bimbingan dan kawalan dari Allah Ta'ala, dan bertawakal kepadanya. Tawakal dengan makna apa? Kita bergantung hanya kepada dia, tidak kepada sesuatu pun, walaupun bukan pada amal kita. Beramal kita buat, gantungan hanya kepada Allah. Iktimad itu merupakan rukun yang terbesar daripada rukun-rukun perjalanan ruhani. Iktimad mana gantungan, pegangan, sandaran hati kena bulat dengan Tuhan. Dan tinggalkan tadbir tanpa melawan qadar dan qada Allah Ta'ala. Tinggalkan tadbir, apa makna tinggal tadbir? Tinggalkan memandang, berpegang kepada tadbir kita, itu maksudnya. Ya, tadbir zahir dibenarkan kita tadbir, sebab Nabi sebut at-tadbir nisful ma'isyah, pentadbiran setengah daripada kehidupan. Tapi berpegang jangan. Syariat yang zahir membenarkan kita usaha dan ikhtiar, tapi syariat yang batin mengharamkan kita bersandar hati kepada usaha dan ikhtiar. Buat kemudian serah, itu maksudnya. Ya, dalil Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, usaha ikhtiar, kemudian serah. Menandakan kita ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar Allah Ta'ala jadikan kat kita. Sebab tu tak nafikan, tapi dia yang jadikan semua kejadian dia. Tapi dia tidak memberi kesan. Dia memberi kesan at-taksir huwa Allah, dia yang memberi kesan sama ada jadi tak jadi, berlaku atau tidak dan sebagainya. Maka sandarkan diri kita kepada dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu wirid
Rasulullah SAW selepas mengiringi perang Uhud. Dan itu juga wirid Nabi Ibrahim AS ketika dibakar dalam api sehingga selai bulu goma pun tak terbakar. Dan atau besar, hasbunah, cukup kami Allah. Hasbunallah, mana cukup kami Allah, mana kami tak berpegang pada yang lain. Dan itulah doa Rasulullah SAW, wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, engkau jangan serahkan diri aku kepada aku. Mana minta jadi diri kita sentiasa bergantung, berserah, berpaut kepada Allah Ta'ala. Sebab dia Tuhan punya segala-galanya, pemilik segala-gala. Oleh sebab itu orang yang mukmin adalah orang yang apabila meninggalkan tadbirnya dan bersama-sama dengan Allah Ta'ala, mana dia tidak memandang berlakunya apa benda tu dengan dia dan dengan Tuhan dah. Dia pandang semua dari Tuhan. Kita kadang-kadang terlupa nampak kita ni saya. Orang puji pula tergangkat kan, lagi rosak. Wah, hantar ni hebat lah, kalau hantar tak ada tak dapat benda ni. Hantar berkenal siapa saya. Wah. Lagi besar setan. Ya, jangan pandang diri. Pandang diri kita je habis terbalik gitu tuan. Hijab dia panggil, pandang dia je. Oleh sebab itu orang yang mukmin adalah orang yang apabila meninggalkan tadbirnya dan bersama-sama dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan sebagus-bagus tadbir. Ya, dia meninggalkan memandang tadbirnya bersama dengan Tuhan. Mana hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala, dia tidak pandang dia. Dia pandang semua itu ada kurnia dari Tuhan. Baru dia dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taha, suratul Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu jaminan besar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Man dipanggil man syartiyah, para rabitatul lil jawab tu. Dalam keadaan Arabiah dia. Wa man, barang siapa. Ya, bila man dia ada jawab tu, yang menyerahkan diri dia pada Ta'ala. Dia serah diri dia dengan sepenuhnya, zahir dan batin dia. Dengan mana dia memandang bergantung bulat terus kepada Allah SWT, maka jawab dia fahuwa hasbu, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluan dia. Baru Tuhan akan jamin. Seorang tu akan mendapat jaminan Allah SWT bila dia menyerahkan diri dia kepada Allah dengan sebulat-bulatnya. Dengan arti kata lain, dia tidak memandang sesuatu selain Allah Ta'ala dalam mengadakan dan meniadakan, melaku dan memberi, menarik, semua dia. Itu dia, barulah Allah Ta'ala kasih. Maknanya orang tu kenal Tuhan. Bila Tuhan kenal, maka dia dapat kasih lah, kan? Dia mengenal dia Ta'ala. Jangan dibuat tak kenal dengan Tuhan, maka menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taklah anda berusaha meninggalkan tadbir anda itu, dan taklah anda kerap memerhatikan keinginan nafsu anda dengan gemarnya anda meninggalkan apa yang disukai oleh nafsu. Sebab nafsu tidak panggil ha'il. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'sus syaril ha'ilah. Takut kepada Ta'ala itu midar, paksi segala kebaikan dunia dan akhirat. Wa tiba'u ahwa, dan mengikut nafsu ni, syar, kejahatan, ha'il, mendinding. Ikut dia nafsu, confirm dia akan terhijab dengan Tuhan. Kita akan berbau jalan ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab tu khuruju minan nafsi al-ni'matul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu merupakan nikmat yang terbesar daripada nikmat. Sebab fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia merupakan dinding antara engkau dengan Tuhan. Itu. Atau nafsu kita kena kenal dulu. Nafsu dalam maksiat, nafsu dalam ibadat, macam-macam tentang ni. Dia masuk tu, ya Allah. Sebab kita minta sentiasa bantuan pertolongan Tuhan supaya kita tidak terpedaya. Ya, hati tengah baik nak buat dia pusing terkejap je kan. Ya, banyak orang yang hebat-hebat pun terbalik di ujung. Sebab apa? Nafsu jahat. Bagus-bagus dia boleh pusing. Batul al-qalb la yusammal qalb illa bitakallub. Hati itu tak namakan hati melainkan dia cepat berbalik. Batul dalam mazhab Taus mewajibkan kita berdoa sebelum salam. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama engkau sentiasa. Dan dikendaki biar kita sentiasa iman, makrifat tu naik walaupun sikit. Dia ada perkembangan mana, dan dia ada mana kekuatan, dan bertambah kekuatan dia, kemantapan dia dengan Ta'ala. Itu dikendaki. Sebab kalau tidak, maka orang tu rugi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam.
manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama je iman dia semalam dengan hari ini. Semalam iman dia 60%, hari ini pun 60%, turun tidak, naik tidak, maghbun, orang tu telah tertipu. Dia nak naik, sentiasa naik, advance ke depan. Iman, Islam, makrifat kita kena naik, walaupun sikit, pastikan dia naik tiap-tiap hari, jangan dia turun. Sama pun dah kata tertipu, apalagi kalau dia turun. Sebab kita makin dekat dengan line penamat umur kita, sebab kita harap biar dia balik dengan keadaan secantik mungkin. Allah. Dan memerhatikan keindahan keinginan nafsu anda dan gemarnya gemar nafsu anda, meninggalkan apa yang disukai oleh nafsu. Ya, fahamilah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Waqtul buyuta min abwabiha. Jauh kiasan tuan pengarang ni. Waqtul buyuta min abwabiha. Dan datangilah, masuklah ke rumah-rumah itu, ya, dan pintu-pintunya. Min abwabiha, dari pintunya. Masuklah ke rumah-rumah itu dari, bukan dan. Situ apa? Dan. Silap cetak. Min dari mana? Daripada. Masuk rumah daripada pintu, bukan dan pintu. Dan pintu kita masuk dengan pintu. Terjemah tu silap cap. Dan masuklah ke rumah itu dari pintu. Orang tak masuk dari atas bumbung. Dan itu memang masuk bumbung, merompak, mencuri. Ya. Ada satu jiran saya, dia tengok rumah dulu, tempat dia duduk. Rumah siap baru, baru pindah. Ya. Dia punya kunci dia tu besar penumbuk. Kat luar tu. Berlapis pula kunci dia. Sebab kita bila keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita baca serah pada Tuhan. Dia Tuhan jaga, tak apa. Pencuri pun tak nampak rumah kita, tak minat. Kalau dia tak jaga macam, oh kau pasang kunci besar, tak apa, dia naik atas bumbung. Rumah baru siap kan. Oh, kunci besar. Tak boleh bangun, dia naik atas bumbung. Dia pula tak ada rumah, balik rumah tengok, buka-buka barang habis semua. 10,000 hilang. Tengok-tengok mana rumah atas bumbung ni. Dah bocor atas, dia buka. Ya, sebab tu bertawakal. Allah Ta'ala yang jaga hati manusia. Bila kita serah ke dia, Allah Ta'ala urus segala-galanya. Ya. Dia nampak pencuri, nampak rumah kita boleh tak minat. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dia buka pintu besar. Besar dia punya mangga. Dia naik ke atas. Jadi mana yang naik ke atas tu perempuan pencuri. Kita nak masuk rumah ikut pintu. Jadi apa maksud ayat ini? Jadi pintu tadbir daripada Ta'ala, atau maksud dia kepada anda ialah apa? Meninggalkan tadbir. Kita meninggalkan tadbir, mana jangan pandang tadbir yang kita buat. Itu dipanggil kunci untuk masuk. Kalau kita pandang kita, itu makna silap. Kalau pandang kita, di mana Allah Ta'ala? Jadi kita nampak diri kita, hebat kita, akhirnya dah penyakit lain kena pula, riak, takabur, ujub, macam-macam. Itu dia antara. Dan satu lagi yang ketiga, sebab anda mampu meninggalkan tadbir adalah kerana anda menyedari bahawa qadar dari qada Tuhan tidak akan berlaku ke atas tadbir anda yang ada kalanya datang, bukan tadbir anda sendiri. Tegasnya, bukan anda boleh mentadbir kehendak anda sendiri. Kalau kita boleh tadbir, kalau kita boleh menentukan hakikat, tentulah. Ya, kalau kita tanya siapa nak sakit, semua tak nak. Siapa nak hidup senang, semua nak. Tapi kenapa berlaku sebalik? Cukup dah tu. Ya, kenapa berlaku sebab? Ya, sebab satu orang wali dia kita kenal Allah Ta'ala dengan dua perkara. Yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena pikul. Dah aku tahulah ada kuasa besar. Ya, yang menyusun di sana. Cukup dah tu. Itu maknanya. Ya. Dan orang yang mempunyai akal yang sempurna tidak akan membina rumah di tempat yang tidak kukuh. Ya. Dia akan pilih tempat yang kukuh. Tanahnya, ya, condition dia cantik. Dia nak buat rumah besar, buat tepi paya. Kemudian tak ada tanam kayu, bakar pun, kata ada. Naik 2 tingkat, baru setengah tingkat rumah dah rokok. Belum 3 tingkat di sujud tu. Terbenam. Kan, martapak tu penting. Maka tapak dalam sini ialah apa? Melepaskan pandangan takdir kita ataupun tadbir.
Orang punya akal tidak akan membina rumah di tempat yang tidak kukuh. Ya, kerana jika rumah itu dibina, pasti sebelum rumah itu terbina datang kadar yang meruntuhkan. Akan runtuhlah rumah itu, jawab dia. Jika tadbir daripada anda sedang kadar Allah Ta'ala ketetapan dia menyalahi suatu yang anda tadbir, apalah gunanya tadbir anda itu jika tidak boleh melawan kadar. Oleh sebab itu takdir itu adalah bagi yang memegang kadar. Takdir ya dan qadar, ya, mana qada dan qadar Tuhan adalah penyusunan besar daripada dia, tidak ada siapa yang boleh melampauinya. Itu di antara benda yang membawa kepada hampirnya kalbi insan bila dia menjadi siapa dia dan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempatnya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah, alhamdulillah. Ya Karim.